أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آمين. السلام عليكم أستاذ. Assalamualaikum. Ada ke Ustaz tu? Nampak gelap je. Itulah. Ke line sini okey ke Kak Syida? Okey, sound ni clear. Ustaz dah tukar uniform. Ya Ustaz, insyaAllah hari ini kita sambung ayat 51 surah Al-Ahzab. Silakan Ustaz. Asal saya tak dengar apa-apa. Korang bercakap tak? Ada. Cakap Pak, cakap. Oh, okey. Mesti Ustaz tukar uniform. Cakap. Cakap. Tak dengar Ustaz, Assalamualaikum. Testing. Ya, testing. Dengar Ustaz, okey? Dengar. Okey, hari ini insyaAllah kita sambung ayat 51 Ustaz. 51. Okey. Bercakap ke bertutur? Bersembang. Saya punya anak saudara bila ditanya, dah periksa belum SPM? Oh dah, tapi ujian bertutur. Dia macam mulus begitu menjawab. Bertutur. Oh, dah lama tak dengar perkataan tu. So, kita dah mula-mula? Boleh Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 51 surah Al-Maidah. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Turji man tasha'u minhun. Dan ini adalah undang-undang khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayat 50 dan ayat 52. Daripada ayat 50 sehingga ayat 52 kita akan lalui apa yang Nabi privilege untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Kamu boleh menangguh, turji man tasha', mendatangi siapa yang kamu mahu dalam kalangan isteri-isteri Nabi. Wa tu'wi ilaika man tasha', dan siapa yang kamu mahu datangi. Kamu boleh menangguhkan, turji menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki. Minggu lepas ada yang bertanya, Ustaz, macam mana Nabi buat penggiliran? Macam mana Nabi buat penggiliran? Isterinya ramai 9 orang. Ayat ini menjawab, Nabi boleh tangguh, tak jumpa, atau Nabi boleh jumpa. Allah beri privilege pada Nabi. Turji juga kata dasarnya roja, antara lain bermaksud melengahkan. Kadang-kadang ada benda yang kita suka tapi kita tangguh. Kan? Apa benda yang kita suka, kita tangguh? Kalau saya makan ayam tu kulitnya biarkan dulu, tak dimakan. Nanti dekat hujung. Save the best for the last. Save the last for the best.
Entah, aku pun tak tahulah, peduli lah tu. Yang penting yang benda yang seronok tu nanti dulu kita tangguhkan. So turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Peraturan ini hanya untuk Nabi. Kita tak boleh. Kita tak boleh. Nabi boleh. Namun kerana Nabi itu terlalu baik, maka Nabi kekal buat penggiliran memenuhi kehendak kehendak isteri-isteri baginda. So awa kan tu'wi, awa melindungi. Awa tu melindungi. Dia persingkatan dia wow. Wi kan kita awi. Kita jumpa dalam surah Kahfi. Kan iz awal fityatu ilal kahfi. Awa tu melindungi. Awa juga maksudnya melayan. So Allah beri kelonggaran kepada Nabi untuk jumpa para isteri baginda ikut masa yang baginda mahu. Dan baginda tidak diberatkan dalam perkara ini, dalam hal ini. Namun walaupun telah diberikan kelonggaran seperti ini, bila ditanya kepada para isteri baginda, mereka mengakui baginda menjaga aturan hari dengan para isteri baginda, sangat menjaga aturan. Bayangkan, punyalah Nabi begitu menjaga aturan, Nabi sanggup tidur di luar pintu rumah. Ingat lagi, kes Nabi ketuk, Aisyah tak buka. Walhal baginda ada pilihan untuk tidur di rumah isteri yang lain. Kalau kita ada pilihan begitu, kau tak nak layan aku, bye-bye. Dahsyat. Akhlak baginda top notch. Akhlak baginda top notch. Dan baginda akan pastikan untuk bertemu pada hari yang dijanjikan. Dan sangat jarang baginda tidak berjumpa mereka. Sangat jarang baginda tidak bertemu dengan isteri-isteri baginda. Dan dalam nak memenuhi keadilan bersama dengan isteri ini, sehingga pada hujung hayat baginda, yang ini nanti boleh tanya pada Ustaz Khubaib. Di hujung hayat baginda, ketika baginda tak mampu untuk bergerak kerana sakit, baginda minta izin, minta kebenaran, minta izin dari isteri-isteri baginda untuk tetap di rumah Aisyah. Dan hanya setelah dapat kebenaran, barulah baginda menetap di rumah Aisyah. Dan sebenarnya kalau mengikut ayat ni, baginda tak perlu minta kebenaran pun. Tapi begitulah layanan terhadap isteri. Kita pun kadang suami tergelincir macam mana. Kita punyalah dapat berita penting, misal kata, untuk keluarga. Kan, mesej isteri tak jawab. Mungkin belum bangun tidur, mungkin baru bangun tidur, kelang kabut nak nguruskan anak. Lepas tu, kita share berita penting tu pada adik-beradik kita dulu. Sebab ialah berita penting, ada manusia yang dia tak boleh nak tahan. Dia nak juga meluap-luap, nak kongsi. So, cerita pada adik-beradik. Berita tu tadi, isteri dapat dari adik-beradik. Bukan dari kita. Apa isteri rasa? Wah, kan? Kalau Jawa kata getun. Benda-benda simple macam tu lah. Nabi tetap mengambil berat tentang perkara itu. Walaupun dah diberi kelonggaran macam ni, turji man tasya' wa tu'wi ilaika man tasya', turji man tasya' minhunna wa tu'wi ilaika man tasya', Nabi tetap dengan akhlaknya yang luar biasa. Kemudian, wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik. Siapa yang kamu ingin gauli,
gauli kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu tinggalkan, maka tidak mengapa bagimu. Ini untuk Nabi sahaja. Kalimah azal tak, kata dasarnya azala bermaksud letak tepi. Letak tepi. Ataupun keluarkan. Maksudnya baginda boleh berjumpa dengan isteri yang mungkin dah lama tak jumpa. Dan ini bukanlah bermaksud baginda buat benda tu ataupun baginda dah ceraikan dan ambil balik. Tak, bukan macam tu. Ia bermaksud baginda dah lama tak bertemu dengan mana-mana isteri tu, baginda boleh buat macam tu. Dan antara 9 isteri Nabi SAW yang kita dapat daripada sumber-sumber hadis yang sahih, baginda tidak pernah menceraikan sesiapa pun. Dan apa yang paling dekat ialah baginda pernah ceraikan Hafsah dengan talak 1. Namun baginda rujuk kembali. Cerai terus lepas tak ada, tapi cerai talak 1 ada. Itu pun kerana hukum. Kerana nak menjadi contoh, datangkan hukum, bawakan hukum dan contoh. Dan memandangkan dan ini talak 1 dan telah dirujuk semula, maka ia bukanlah dikira sebagai satu perceraian. Kan Umar pernah mendatangkan riwayat tersebut bahawa Nabi pernah mentalak Hafsah lalu merujukinya kembali. Apalah Umar rasa waktu tu bila anak dia diceraikan Nabi. Wah, kes apa tu? Surah mana? Surah mana? Di dalam surah Musabbihat tu kan? Sama ada surah Tahrim ataupun surah apa sebelumnya tu. Tu kes yang itulah. Dan dalam riwayat yang lain, Qais bin Zaid pernah menerangkan sebagai berikut. Nabi SAW ceraikan Hafsah binti Umar. Kemudian 2 pakcik Hafsah dari susur galur Ibni Qudamah dan Usman bin Ma'zun masuk menemui Hafsah. Waktu tu dia sedang menangis. Lalu ibu kita ni, kita tengah cerita pasal ibu kita ni. Jangan lupa, kerana sebut Hafsah radhiyallahu anha, tapi dia adalah ibu kita. So ibu kita ni kata, demi Allah, baginda menceraikan aku bukan kerana suatu aib. Itu yang ditakuti oleh wanita. Bila diuji dengan ujian begini, perceraian, yang difikirkan ialah tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat pada dia. Mesti kau ni yang salah. Lazimnya, seolah-olah macam lelaki tak pernah buat salah. Tapi perasan tak? Lelaki selalu kata, perempuan mana pernah mengaku? Kan? Walhal, kalau dalam konteks macam ini, seolah-olah macam lelaki tak pernah buat salah. Ialah kita ambil saja contoh macam kes rogol misal kata. Yang dapat kesan berpanjangan wanita. Dengan traumanya, dengan anak dalam kandungan, lelaki. Kan? So, kemudian Rasulullah SAW datang. Sementara Hafsah bersembunyi. Disembunyikan diri. Lalu baginda bersabda. Jibril alaihi salam berkata kepadaku, rujuklah Hafsah kerana beliau banyak berpuasa dan bersolat malam serta merupakan isterimu di syurga. Yo. Yo. Saya tak tahu apa lagi bentuk ayat yang menjadikan hati Hafsah akan kembali berbunga-bunga. Pertama adalah pujian itu datang daripada Jibril dan disebut oleh Nabi
Dan Jibril pula menyarankan kepada Nabi, rujuklah Hafsah. Kerana kualiti-kualiti baiknya, hubungannya dengan Allah yang berterusan, berpuasa dan bersolat malam. Dan kemudian satu bentuk jaminan yang setiap wanita harap dan dambakan. Setidak-tidaknya kita mendambakan masuk syurga. Tapi ini kali dia mendengarnya di dunia. Menjadi isteri Nabi di syurga. Bukankah sewaktu dia mendengar dia ditalak, putus sudah harapan untuk menjadi isteri Nabi selama-lamanya? Tapi bila mendengar perkataan Nabi itu, seolah-olah dia tak pernah diceraikan. Tak gitu. Jaminan bukan sahaja Nabi kata engkau akan jadi isteriku selama-lamanya. Ini baru til jannah. Ini til jannah sebenar. Dapat jaminan dari Nabi, dari Jibril. Isterimu, dia merupakan isterimu di syurga. Wah. Gitu. So daripada ayat ni, kembali kepada ayat tu, Allah memberikan kebebasan pada Nabi untuk mengurus masa baginda dengan isteri baginda. Kenapa Allah tidak terus diktate? Isteri pertama hari ini, isteri kedua hari ini, isteri ketiga hari ini. Why? Jika Allah diktate, yang susah kita. Kita akan ikut peraturan tu. Sedangkan masa kita berbeza. Saat Allah buka pada Nabi, open pada Nabi, buka pada Nabi, ikut kebijaksanaan Nabi untuk menguruskannya. Sebab Nabi ada misi yang lebih besar, iaitu misi dakwah. So, benda-benda yang semacam ini tidak perlu diberatkan dengan hal-hal yang berada di rumah. Kadang-kadang apa yang berlaku di rumah sangat boleh mempengaruhi urusan, terutamanya urusan nak menjaga negara. Begitu. Kemudian zalika adna an taqarra a'yunuhun. Zalika adna an taqarra a'yunuhun. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. So, bila Allah tidak diktate semacam itu lebih menenangkan hati para isteri Nabi rupanya. Sebab Nabi ni orang yang bijak. Bukan sekadar bijak, dia daripada dulu. Kan? Seusia 35 tahun itu sudah dikenali sebagai orang yang tak pernah menipu, paling jujur, paling dipercayai, al-amin, sadiqul amin. Dan itulah lelaki ini yang menjadi suami mereka. Dan kalaupun Nabi datang bertemu dan bermalam dengan mereka, mereka akan rasa bahagia. Siapa yang tak bahagia Nabi datang rumah? Kan? Dan bagaimanakah bila mereka baca ayat ini tentang Nabi tidak perlu menjaga giliran, boleh menyebabkan mereka merasa gembira. Kan? Allah kata, kalau nak datang, tak datang tak apa. Macam mana Allah boleh kata, zalika adna an taqarra a'yunuhun? Mereka gembira dengan hal ni. Gembira, maksudnya mereka pasti akan merasa gembira dengan keputusan yang Nabi akan buat. Allah beri semacam ini, beri open kepada Nabi, mereka pasti akan rasa bahagia dengan keputusan yang Nabi akan buat. Dan mereka akan merasa lebih berterima kasih. Walaupun ayat Quran tu beri kebebasan, Nabi tetap berlaku adil. Wah, dahsyat.
Ialah contohnya lah. Kan ada orang yang terlalu particular tentang perkahwinan ni. Lalu sebelum berkahwin, mereka buat perjanjian. Dalam perjanjian tu, antaranya ialah tentang nafkah. So, masing-masing setuju suami akan provide nafkah, katalah 50,000 sebulan. Wah, tengok daripada jumlah tu, isteri sudah gembira, kan? Suami akan provide nafkah 50,000 sebulan. Nah, itu pun kalau dapat gratuiti lah lepas pencen. 50,000 satu bulan tu je. Bukan setiap bulan. 50,000 sebulan tu je. Kan? Tu kita betul-betul baca perjanjian tu. Dia takut. Dia kata, saya berjanji akan bagi 500 sebulan. Bukan setiap bulan, sebulan. So, satu bulan tu lah, one off dapat 500. Lepas tu nganga. Kan? Okey. Joke aside, so katalah, dia janji untuk bagi 500, 700 sebulan, setiap bulan. Tapi, dalam perjanjian stated macam tu. Tapi rupanya setiap bulan, dia kata kalau abang ada lebih, abang bagi lebih lah. 3,000, yang dia bagi 4,000. Dalam perjanjian 700. So, setiap bulan, isteri akan expect, aku akan dapat 700. Saat itu jadi suami. Tapi bila dia expect 700 dan dia dapat 3,000, apa dia rasa? Gembira. So, beginilah bentuk ayat Quran tu. Allah beri kelonggaran pada Nabi. Nak jumpa, tak jumpa, tak apa. Tapi Nabi tetap berusaha nak memenangi hati isteri. Pasti para isteri, ibu kita merasa begitu berbangga dengan Nabi. Kerana baginda sangat menjaga penggiliran itu. Walhal, Quran sendiri stated bahawa menjaga penggiliran bukan kewajipan pada baginda. Dan Allah menyatakan taqarra'a yunuhun. Perkataan ainun asalnya kan mata. Dan lazimnya digunakan untuk mata air. Mata air. A'yunuhun tu. Ainun tu mata. So, a'yun dan uyun. Dua-duanya digunakan dalam bentuk jamak bagi mata dan juga mata air. Kadang kita keliru. Ini untuk mata ke mata air? Bahasa Melayu pun macam tu. Kan, mata air tu digambarkan sebagai orang yang kita suka. Kalau cerita-cerita P.Ramlee tu, nak pergi mana? Jumpa mata air. Gitu. Sekarang tak tahu kot, budak-budak sekarang tak guna kot perkataan mata air ni. Pergi mana? Sekarang ni makwa. Ni mata air. Jumpa mata air. Quran sentiasa menggunakan a'yun untuk mata dan uyun untuk mata air. A'yun ni untuk mata. So, taqarra a'yun, soothing, sejuk mata memandang tu. Soothing, taqarra a'yun. Kemudian, wala yahzan wa yardaina bima ataitahunna kulluhun. Dan mereka tidak merasa sedih. Dan semuanya redha dan rela dengan apa yang kamu beri pada mereka. Dahsyat. Kita, tuan-puan, kalaulah kita diberi kebebasan macam ni, kita akan gunakan kebebasannya semahu kita. Pedulikan hak orang lain. Yang penting aku dapat, aku boleh buat. Tapi ini kali Allah beri kebebasan pada Nabi, Nabi tetap bertindak membahagiakan orang lain. Kulluhun, semuanya Nabi beri. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang tersimpan dalam hati.
Allah tahu Nabi memang sayang isteri dia. Wah, kan? So, perasaan ni benda kita tak dapat duga. Kadang hanya kerana coklat KitKat. Kan? 2 bulan lepas kita beli, waktu beli tu, suami dia cakap, ni nanti kita makan berdua tau. Kan? Suami biasalah, mana 10, waktu beli. Ni kita makan berdua tau. Tak apalah, boykot tu lain kali lah. Ini untuk you. Janjinya makan berdua 2 bulan lepas. Beli dekat Tesco. Itu, dia boleh tahu tu pukul berapa. Pagi ke petang, dia boleh tahu. Balik rumah, isteri kemas-kemas semua. 2 bulan selepas itu. Suami masuk dapur, termasuk dapur. Tak macam mana sesat, termasuk dapur. Buka peti ais. Ada KitKat. Dia makan. 2 bulan lepas dah lupa dah tu. Yang tentang 2 bulan lepas I makan dengan you. Tu lupa. Dia makan. Dia ambil, dia buka, dia makan. Lepas tu jalan berlenggang ke ruang tamu. Isteri tengah tengok K-drama. Babak sedih. Menyayat hati. Dia jalan, duduk sebelah, tengah makan KitKat. Dia baru gigit suku. Isteri tengah perhati ni. Dia baru gigit suku. Oh, sweetnya suamiku. Nanti by the time dia gigit setengah, dia bagilah aku harapan. Tak cakap harapan. Saya ingat suami aku pernah janji. Gigit suku. Lepas tu dia buka. Dia buka apa nama? Plastik ni tu. Stop. Habis. Putus sandang. Putus harapan. Lepas tu isteri tu bermasam muka sampai ke petang. Dan suami tak tahu apa-apa. Asal you tiba-tiba mudi ni? Tu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Kan? Suka isteri kalau dalam hal-hal macam tu, tolong bagi tahu, tolong ingatkan. Dia bukan sedar tu, dia tak sedar apa. Dia tak ingat dah tu. Tolong ingatkan, bang, separuh bang. Sebut dia macam tu. Tak payah ungkit pasal abang janji begitu bulan bintang. Tak payah. Sebut dia. Bang, separuh bang. Begitu je. Sebab dia dengan muka polos, tak sedar apa dia buat. Mungkin waktu tu dia tengah pengsan ke koma. Dia buat dia. Anggaplah bukan dia. Anggaplah bukan dia. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Bagaimana saya nak jaga hati satu orang wanita di rumah, isteri. 3 orang wanita, anak. Dahulu arwah ibu 1 orang. Ada 5 orang kakak. Pening. Bayangkan Nabi kena jaga 9 orang wanita. Dan semua setuju Nabi suami penyayang. Luar biasa. Luar biasa. Nak jaga perasaan ni. Tapi pun begitu, Nabi tetap adil. Itu tak tahu kita nak ambil contoh macam mana, tak tahu. Tapi begitulah baginda. Luar biasa. Dan wa kana Allahu aliman haliman. Allah sebut 2 benda. Ya'lamu ma fi qulubikum dan wa kana Allahu aliman haliman. Allah tahu apa yang ada di hati dan Allah aliman haliman. 2 kali diulang perkataan ya'lam aliman. Alaman 2 kali. Why? Sebab urusan rumah tangga ni dia kompleks. Urusan rumah tangga ni dia kompleks. Dan dia bukan sesimpel bila kita tahu kawan kita ni asyik gaduh dengan suami buat perangai begitu begini, tak balik rumah begitu begini. Lalu kita sebagai pendengar,
Kita cakap apa? Kau repot pejabat agama je. Dia bukan sesimpel itu. Tak lazimnya orang luar ni, dia nak cepat settle je. Kau cerai dengan dia, settle lah masalah. Tak. Satu kita apa? Berturut-turut kisah tentang rumah tangga berkali-kali didatangkan, mujadilah kisah tentang rumah tangga kan. Siapa nama wanita tu? Wanita luar biasa tu yang diminta, ya Allah, kau letaklah wahyu di mulut Rasulmu ni, bagi dia keputusan untuk kami. Kan dia bukan sesimpel kau kena zihar, dah tak boleh lah. Tak boleh dengan suami kau. Khaulah, yes. Khaulah. Dia bukan sesimpel dah kena zihar, dah lah. Bukan. Dia dah lah tak bekerja, ada anak mau disara. Kalau bercerai, siapa yang nak jaga dia dan anak? Mati kelaparan. Kalau anak itu dengan dia, mati kelaparan. Kalau anak itu dengan suami, suami tak tahu nak jaga anak, juga mati kelaparan. Dia bukan sesimpel itu. Sebab tu Allah sebut tentang alimah, ya'lamu, aliman ini 2 kali. Kerana situasi dalam rumah tangga hanya Allah yang tahu. Kita orang luar ni, pihak kita tak tahu apa-apa. We didn't know anything. Dan bila kita nak beri nasihat, tolonglah berhati-hati. Kalau boleh selamatkan, selamatkan. Siapa yang nak bercerai ni? Siapa yang suka sangat nak bercerai? Syaitan. Kalau boleh selamatkan, selamatkan. Usahalah. Kalau boleh berbaik, berbaiklah. Walaupun waktu dia tengah meluahkan tu, kedengarannya macam dia sungguh-sungguh sangat, kita tak tahu hati dia. Sebab dia sudah bersama dengan orang itu siang, malam, pagi, petang. Mungkin perubahan suaminya itu mungkin dalam tempoh 3 tahun. Dia dah bersama 30 tahun. Takkan kita nak wave 27 tahun kebaikannya tu hanya dengan 3 tahun dibuat perangai. Wallahu ya'lam. Allah lebih tahu. Kan saya pun bila mula melihat benda ni secara deep macam ni, ketika orang minta panduan tentang kekeluargaan, saya akan lebih mula berhati-hati. Kadang bila tak faham sangat tu, Puan, saya rasa saya tak boleh nak bagi nasihat tentang benda ni. Berkata kalau Puan rujuk kepada pihak yang lebih berautoriti lah, pejabat agama ke atau macam mana. Tapi sekadar kalau kita nak menenangkan hati, tu saya bolehlah beri nasihat. Tapi tentang perangai suami, dia akan cerita perangai isteri dia macam mana, perangai suami dia macam mana. Siapa kita nak beri judgement kita? Kan? Itu yang sukar. Dan Allah kata, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah sangat tahu apa yang berlaku dalam hatimu. Maka Allah aliman halima. Dan Allah sangat tahu dan sangat penyantun. Halim, nama dan sifat Allah Halim, penyantun. Hanya ada 2 orang Nabi yang disebut dengan sifat ini. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. So, penyantunnya tu kena tengok Nabi Ibrahim punya perangai dan Nabi Ismail punya perangai. Santun dari sudut apa? Menerima arahan Allah tanpa dakwa-dakwi. Itu santun. Menyantuni Allah, menerima arahan Allah. Without second thought, terus terima, terus tunduk. Tu halim. Maka Allahu aliman hakimah. Allah sangat tahu dan Allah sangat penyantun. Allah sangat lembut. So, kalau begitulah
kita jangan pernah merasa berat dengan apa yang Allah aturkan, dengan apa jua hukum Allah. Kerana Allah tahu apa yang ditentukan yang adalah merupakan yang paling baik untuk kita. Kalaupun ada campur tangan pihak sana sampai kita bercerai, sampai berlaku begitu dan begini, yakinilah Allah tahu apa yang berlaku dan Allah tahu ini baik untuk aku. Begitu. Kemudian la yahillu lakan nisa'u min ba'd. Ini seterusnya peraturan juga untuk Nabi, khusus untuk Nabi. Selepas daripada ini, Nabi tidak dibenarkan berkahwin. Kan? Tidak halal bagimu mengahwini perempuan-perempuan sesudah itu. Sesudah itu. Walaupun Nabi diberi beberapa kelonggaran dalam hubungan rumah tangga seperti ayat sebelum ini, namun Nabi tidak lagi dibenarkan untuk menambah isteri selepas itu. Ada yang kata selepas daripada ini, selepas daripada perkahwinan ini. Ada yang kata Zainab inilah yang terakhir. Yang itu ada pandangan-pandangan ulama. Ibnu Abbas, Mujahid, Dahab menyebut bahawa ayat ini diturunkan berkaitan dengan balasan Allah dan redanya kepada isteri Nabi kerana sikap mereka yang baik, iaitu lebih pilih Allah dan Rasul serta pahala akhirat. Ketika mereka sebelum ni kan disuruh pilih kan, ya nisa'an Nabi, kau pilih, kau nak dunia atau kau nak Rasul, Allah dan Rasul. Maka balasannya Allah jamin madu mereka setakat itu saja, tidak bertambah. Kan, iyalah. Walau bagaimana adilnya Nabi pun, bagaimana adilnya lelaki, bila Nabi tambah isteri sedikit sebanyak, ada sesuatu dalam hati. Itu juga berkait dengan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Ibnu Abbas kata, sebagaimana para isteri Nabi tidak boleh berkahwin lain selepas baginda wafat, maka Nabi juga tidak boleh menambah isteri. Begitu ayat ni. Seperti mana sebelum ni, ayat tentang selepas kewafatan Nabi, isteri Nabi tidak boleh dikahwini. So ayat ni juga diktat Nabi selepas ni tak boleh kahwin. Dan satu lagi bentuk interpretasi dimensi lain bagi ayat ni, Nabi SAW tidak boleh berkahwin dengan wanita yang di luar kriteria yang telah disebut sebelum ni. Kan ada kriteria tu, sepupu yang itu pun yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kemudian orang Yahudi, kemudian ahli kitab, kan ada kriteria-kriterianya tu. Sesuatu selepas ni ada lagi perkahwinan Nabi tapi mengikut kriteria tu, bagi nak cukupkan kuota 9 orang tu. Maka baginda juga maka larangan kepada baginda adalah hanya tidak boleh berkahwin, bernikah dengan wanita bukan muslim dan juga wanita yang tidak berhijrah bersama baginda. Pertama, tak boleh nikah. Yang kedua, wala antabaddala bihinna min azwaj. Tak boleh ganti. Macam lelaki biasa, kotak 4. Lepas 4, boleh kahwin lain tak? Tak boleh. Tapi boleh tak diganti? Dia cerai seorang, diganti yang lain. Nabi tak boleh. Wala antabaddala bihinna min azwaj. Tak boleh ganti. So tadi ada kelonggaran pada Nabi, kita tak boleh. Dan sekarang ada ikatan kukuh pada Nabi, sementara kita boleh. Tengok bagaimana, macam mana Allah buat tu. Ada yang Nabi boleh buat,
kita tak boleh buat, ada yang Nabi tak boleh buat, kita boleh buat. Kita pula. Saya lah. Kita pula. So, bukan saja tidak boleh menambah, baginda juga tak boleh ganti isteri dengan isteri yang baru. Tak boleh diceraikan seorang isteri dan nikah dengan wanita yang baru, sedangkan lelaki lain kita lelaki boleh. Lelaki boleh buat, lelaki lain. Walau a'jabaka husnuhun. Wah, ayat ini. Ayat ini lama saya menung. Rupanya kecantikan wanita itu berjaya menambat hati. Walaupun dia seorang Nabi. Walau a'jabaka husnuhun. Walaupun kecantikannya menarik hatimu. Kan? Had ini ditetapkan kepada baginda walau mungkin ada wanita yang menyebabkan Nabi tertarik hati. Well, ialah Nabi seorang lelaki normal. Dia tertarik dengan wanita. Dan sebelum ini, kerana Nabi tertarik dengan wanita, Allah kahwinkan. Kan? Dan jika Nabi boleh tertarik dengan wanita lain, habis kita yang bukan Nabi? So, isteri, wanita-wanita, jangan pelik. Kalau tengok lelaki dah kahwin 4, masih tertarik dengan orang lain. Walau a'jabaka husnuhun. Benda ni bukan pelik. Dia normal. Dan ini juga memberi hint kepada setiap individu. Bukan hanya untuk isteri, bukan hanya untuk suami. Setiap individu. Jika anda mahu menarik pasangan anda, pandai-pandailah kemaskan diri. Kan? Kekal terampil. Kita tak kata kekal cantik. Husnuhun. Hasan ni baik. Cantik, terampil. Kan? Kekal terampil. Dan kalau sebelum ni kita perkenalkan lelaki itu pemburu, biarlah yang diburu tu kita. Gitu. Dan biarlah yang kekal diburu itu kita. Kekal, baik dan terampil. Dan Allah suka para isteri buat begitu. Bukan berhias untuk lelaki lain, tapi untuk suami. Dan begitu juga suami, dia perlu provide alatan, kecukupan supaya isteri boleh dijaga dengan baik. Kereta dia boleh solek, berhabis untuk kereta supaya kelihatan cantik. Takkanlah yang ini untuk dijaga, dipelihara, amanah dari Allah sampai ke syurga nanti dibiarkan selebet. Janganlah begitu. Dia kena give and take. So maksudnya nafkah sebulan 500-700 itu perlu ditambah. Begitulah. Kan set simplicity itu pun dah beribu dah dengar harganya. Kan. Kalau bukan dihabiskan pada isteri, takkanlah nak mengkayakan kedai mamak. Kan? So, maka bukan sahaja isteri kena pandai berhias, tetapi suami juga kena pandai menghulur supaya alatan untuk dia berhias tu berkualiti. Semacam itulah. Illa ma malakat aimanukum, kecuali hamba-hamba yang kamu miliki. Had bilangan isteri tidak tertakluk kepada hamba. Maka baginda boleh tambah wanita dalam kalangan hamba. Tidak ada terhad kepada bilangan dan juga tak ada had jikalau perhambaan sudah dibenarkan semula. Begitu. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Wah, kali ini berbeza. Allah kata Allah
sangat mengawasi. Allah sangat dekat. Raqib ni dekat dan mengawasi. Kan? Dekat dan mengawasi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Menariknya tuan-puan, sistem perhambaan telah wujud lama sebelum Islam. So, bila Islam datang, Islam mengatur sistem ni supaya menjadi lebih adil. Okay? Islam mengatur sistem ini supaya menjadi lebih adil. Dan Islam sendiri membenarkan perhambaan. Tetapi selari tertakluk dengan undang-undang syariat. Cumanya kerana waktu kita sekarang ini, kita tak ada dah hamba dan tidak diamalkan. Namun ilmu ini perlu kita belajar dan kita ajar sebab sistem ini belum mati. Islam datang bukan untuk menghapuskan hamba, tapi untuk membetulkan sistem itu. Dan boleh jadi dia akan terjadi masa depan. Kita tak tahu. Satu Quran kekal menyebut tentang wa ma malakat aymanukum, tentang sistem perhambaan. Sebelum ini ayat tentang labuh khimar itu dalam surah Nur. Surah Nur turun selepas surah Ahzab. Surah Nur ni turun selepas surah Ahzab. Terus waktu kecantikan tu ya, ada sebut tentang menarik perhatian. Surah Nur tu nanti turun, barulah sebut tentang khimar, labuhkan sampai ke bawah paras dada. So, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, Allah sangat dekat, sangat mengawasi. So, tindak tanduk kita berkaitan dengan rumah tangga, tentang hal ehwal, nak tambah ke, nak tolak ke, nak tukar, nak ganti. Tentang kita duk perhati usia je perempuan, Allah kata wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah mengawasi segala sesuatu. Bukankah dengan penutup kepada ayat ini mendatangkan rasa gerun di hati? Itulah waktu Kak Syida anak dara dulu. Ataupun Syafiq ni anak dara dulu. Kan berjalan pergi ke Lotus. Tadi Tesco, sekarang Lotus. Jalan ke Lotus dengan bapa. Kan, jalan-jalan dengan bapa. Duduk makan dekat, food court. Duduk makan dekat food court. Tengah-tengah makan, yang si bapa dia perasan ada orang yang duk perhati anak gadis dia. Ada orang duk perhati anak gadis dia. So, bapa yang penuh dengan rasa cemburu dan nak melindungi anak perempuan, dia akan terus bertindak. Kenapa pandang anak dari saya? Kan? Apa yang lelaki itu rasa kalau bapa bertindak macam tu? Kalau awak betul nak dia, awak datang rumah bawa rombongan pinang. Buat dengan cara yang betul. Bukan dengan panang-panang begini. Saya tak suka, Allah murka. Allah pun tak suka. Apa rasa lelaki itu? Oh yo, aku kena hati-hati. Lepasnya aku kena hati-hati. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Allah bagi tahu, Allah nampak mata engkau yang mandang tu. Kan tadi disebut apa? Walau a'jabaka husnuhun. Walau dia menakjubkan, walau kau rasa wah. Ini kan tentang perilaku lelaki. Walaupun ayat ini untuk Nabi, diguna oleh kita, dibaca oleh kita.
Layan isteri dengan baik. Jangan asyik nak menambah je. Asal nampak perempuan berkulit licin, berdahi luas, semua macam dia punya. Tu. Tutup dengan ayat yang sangat mencengkam jiwa. Allah perhati. Allah dekat dan Allah prihatin. Dahsyatlah. Dahsyat. Okay, next. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Tadi untuk Nabi, sekarang untuk kita. Tadi untuk Nabi, sekarang untuk kita. So, latar belakang ayat ni bila Nabi menikah, baginda selalunya akan buat kenduri. Yalah, bila kita bernikah, kita buatlah kenduri. Kenduri pernikahan kan? Kenduri pernikahan. Kali ini, bila dengan Zainab, kendurinya tu agak besar. Kendurinya tu agak besar dibanding dengan isteri-isteri yang lain. Why? Kenapa tak sama dengan isteri yang lain? Kerana kali ini melibatkan hukum. Hukum berkahwin dengan janda anak angkat. Bila dah kenduri besar pula tu, dah tentu yang datang tu ramai. Cuma kali ini bila datang tu, dia lepak-lepak, tak nak balik, lepas kopi-kopi. Tak boleh balik. Bual panjang di rumah Nabi, dan ada yang sampai ke lewat malam. Bukan lewat malam, menjelang malam. Menjelang malam. Dan hukum kali ini, ayat ini, dia terkait secara langsung dengan ayat 27 surah Nur. 27 surah Nur, ayat dalam surah tu akan turun selepas ni. Tapi dia berkait langsung dengan ayat itulah. Kalau dalam surah ini akan menyebut adab di dalam rumah Nabi, dalam surah Nur tu adab dalam rumah, kan ada 3 waktu. Adab dalam rumah, adab nak masuk rumah 27. 30, 31 tu kan menundukkan pandangan. Ini adab nak masuk rumah. Aplikasi dalam setiap rumah. So, apa peraturannya? Wahai orang beriman. Wahai orang beriman. So, semua orang beriman perlu perhatikan. La tadkhulu buyutan Nabi. Jangan masuk rumah Nabi. Illa an yu'zana lakum ila ta'am. Jangan masuk rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan. Dua-dua dimulakan dengan la tadkhulu. Surah Nur la tadkhulu, sini pun la tadkhulu. Di sini buyutan Nabi, di surah Nur buyutan ghaira buyutikum. So, jangan mentang-mentang kita mungkin rapat biasa dengan Nabi di luar, bila part nak masuk rumah dia, kita lenggang-lenggang kangkung masuk. Jangan senang-senang masuk rumah Nabi. Sama juga arahannya, jangan senang-senang suka-suka masuk rumah orang lain sesuka hati. Sebab kebiasaan masyarakat pada waktu itu, lelaki, dia masuk je dalam rumah orang lain. Dia masuk je. Tak buat apa-apa, masuk. Dekat dalam rumah tu baru tanya. Tuan rumah dia. Wah.
Waktu tu. Kita mungkin sudah terdidik, terbiasa dengan bagi salam, ketuk pintu mungkin. Kan, zaman sekarang. Tapi dulu belum ada peraturan. Dia masuk rumah, tanya. Tuan rumah ada, tuan rumah. Gitu. So, benda ni, Allah meletak peraturan daripada awal. Itu indahnya beragama. Ada panduan. Ada sesuatu yang memandu kita. Ini yang jadi common sense. Hidup beragama tu menjadikan kita lebih common sense. Common sense tu apa? Rasa yang dikongsi bersama. Common sense. Rasa yang dikongsi bersama. Antara common sense yang sudah hilang sekarang ni, kalau dalam LRT tu, kerusi tu untuk satu orang. Tapi dia duduk sebelah dia letak beg dia. Orang tengah penuh. Oh, itu hilang common sense. Coach tu untuk wanita. Tapi dia selamba masuk. Hilang common sense. So, sepatutnya dia perlu ada rasa yang dirasai bersama. Common sense. Maka Allah ajar hukum nak masuk rumah orang, terutamanya rumah Nabi. Lebih-lebih lagi. Kalau rumah orang tu selalunya wanita, dia tidak perlu jaga aurat dalam rumah. Dan kali ini rumah Nabi. Di dalamnya ada ibu kita. Di dalamnya ada ibu kita. Cuma kali ini Allah beritahu tentang peraturannya. Jangan masuk kecuali diberi keizinan. Dan keizinan itu pun untuk makan. Bukan tak boleh masuk? Boleh. Tapi atas jemputan. Ada RSVP. Ada jemputan. Jemputan makan ke rumah. Atau rumah orang lain. Kali ini kenduri. Ada jemputan. Ini menonong. Mentang-mentang umat dia menonong. Dia masuk. Jangan. Tak boleh. Ghaira nadhirina inah. Dan ada juga bentuk. Dia duduk tunggu-tunggu. Kan? Datangnya tu waktu tengah hari. Duduk berlega-lega kat luar rumah. Lepas tu tiba-tiba tuan rumah ternampak. Mari masuk. My friend, masuk. Walau dia dah 3 jam tunggu kat situ. Berlega-lega. Tunggu kalau tuan rumah ternampak, dia ajak masuk. Lepas tu dia kata, tak sangka betul lah langkah kanan. Member tengah melantak nasi. Tak sangka betul langkah kanan. Tak pun, dia datang waktu orang tengah makan. Sengaja datang waktu orang tengah makan. Minta maaf, mengganggu. Tak apa-apa. Join. Itu yang dia nak dengar tu. Join. Come. Join. Sebagai tuan rumah. Takkanlah dia nak. Tak apa, kau duduk dulu kat kerusi depan. Kita orang ambil makan dulu. Tak. Lagi-lagi orang Melayu ni. Anak dia belum makan tu. Isteri dia mungkin 1 suap. Masak mungkin 2 pot. Untuk 3 beranak. Datang orang keempat, orang dewasa. 2 pot tak cukup. So, isteri dia baru 1 suap. Suami dah 3 dah. Suami jangan ambil kira, dah 3. Anak belum sempat suap. Rezeki itu pada tetamu. Kan? Ghaira nadhirina inah. Jangan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Ini dah sampai jenguk ke dapur. Buat apa tu? Tengah rebus. Member baru mula rebus. Dia punya berborak sampai tunggu benda tu masak. Ya, walaupun sudah dijemput, para sahabat dilarang duduk-duduk berdekatan dengan rumah Nabi. Semasa keluarga Nabi sedang masak, sediakan makanan. So, jika Nabi nampak para sahabat ada di luar, baginda pasti akan ajak masuk.
Kenapa Allah letakkan dalam Quran? Kenapa Allah letakkan dalam Quran? Kan tadi ayat di atas, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman hakima. Ini juga berkait. Allah tahu apa yang ada dalam hati Nabi. Nabi keberatan nak tolak. Nabi berat untuk tidak bawa sahabat masuk. Kali ini Allah diktate, korang jangan susahkan Nabi aku. Manusia ni dia perlu datang arahan dari Allah. So, bila dengan Nabi, kita kadang hilang common sense. Punya kecintaan mungkin, kesukaan pada Nabi mungkin. Secara tak sedar, manusia akan ambil kesempatan dari kebaikan Nabi. So, Allah intervene. Allah masuk campur, tak, korang tak boleh buat. Perkataannya bukan dalam bentuk memujuk, tak. Jangan, la tadkhulu buyutan Nabi. Jangan masuk rumah Nabi. Direct, firm. Illa ayyudana lakum ila ta'amin ghaira nadhirin. Langsung tak ada bahasa berkias. Jangan nak tunggu-tunggu. Dan ayat ni juga, selain daripada itu, dia mengajar cara kita bermasyarakat. Macam tadi, jangan datang rumah orang waktu makan. Kita datang waktu tu, orang tu serba salah kalau tak jemput. Kan, sebab kebiasaannya adat resah masyarakat Arab, dia akan datang, sengaja datang waktu makan, atau datang sebelum waktu makan. Lepas tu terus lepak sampai waktu makan. Datang pukul berapa? 11. 11. Lepas tu bila 11.30, kebiasaan kita macam mana? Okay, jom. Dia punya jom tu 13 kali. Tak gerak-gerak. Jom. Lepas tu tengah-tengah jam tu, tak apalah. Isteri aku dah siap masak. Dia datang pukul 11 tadi. Datang tu semata-mata nak apa? Sebab kau pegawai kerajaan kan? Boleh tak copkan borang anak aku? Cop je, patutnya cop. Dekat luar rumah, cop, sign dah, balik. Pina, borak itu, borak ini. Gitulah kita. Adab bertandang. Kan? Janganlah susahkan tuan rumah. Begitu. Jangan susahkan tuan rumah. Dia berbeza kalau Kak Syida jemput Ustaz Razli. Ustaz, saya nak jemput Ustaz, anak beranak, makan tengah hari kat rumah saya. Itu lain. Itu memang dia sudah prepare. Ini unprepared. Itu menyusahkan. Dan benda ni menjadi masalah kepada suri rumah. Tak, dia yang akan rasa serba salah. Alah, aku tak masak banyak. Kan? Lihat bagaimana Allah sangat menghargai usaha wanita. Terbuku tak di hati? Ya, terbuku. Nak luah pada siapa? Tak tahu. Allah sebut tak dalam Quran? Allah tolong sebut dalam Quran. Allah tolong sebut on behalf isteri-isteri seluruh dunia tentang masalah tetamu tak dirancang. Aku tak dapat datang ni. Aku pergi SKS. So, tidak hadir. Begitu. So, bagaimana Allah letak dalam Quran sesuatu yang 1400 tahun selepas itu tetap menjadi masalah kepada para isteri seluruh dunia.
Suami pula dia bukan tahu apa. Dia tak tahu apa berlaku kat dapur. Kawan dia datang. Alhamdulillah. Datang kau. Dah lama tak jumpa. Berapa orang bang kawannya? Ada 15 orang. Wah. 15 orang datang waktu tengah hari. Kalau tak prepare, macam tu lah. Telur kicap sudahlah. Telur kicap. Kadang biskut azan tu, biskut keras dengan teh-o. Biskut keras tu lama sikit. Kita nak apa? Dia kena air panas. Lama sikit boleh berborak. Letakkan biskut tu dekat teh-o. Tunggu. 15 minit baru dia lembut. Kan tak pun gorengkan Maggi je. Namun jika suami itu prihatin, dia akan bisik pada kawan dia, jom kita pergi mamak. Isteri aku mungkin tak sihat hari ni, jom pergi mamak. Gitu. Barulah isteri tu, you are the one lah. I tak menyesal lah kahwin dengan you. Gitu. Kan? Bayangkan hal-hal dalam hati semacam ini yang kita tak tahu mengadu. Macam mana nak mengadu? Benda tu selalu berlaku. Tak tahu nak mengadu pada siapa. Allah letak dalam Quran. Luar biasa. So, ayat-ayat semacam inilah yang menjadikan kita jatuh cinta berkali-kali dengan Allah. Jatuh cinta berkali-kali dengan agama ini. Dipandu secara teliti dan sangat tahu keperluan setiap individu dan setiap isi hati. Walakin idza du'itum fadkhulu. Kalau diundang, datanglah. Kak Syida dah masak-masak ikan patin, ikan pari, ikan parang. Semua dinisikan. You name it, semua dinisikan. Untuk Ustaz Nazri dan keluarga. Tak datang. Tak datang. Jika diundang, masuk. Walakin idza du'itum fadkhulu. Jika Nabi dah jemput, kena datang. Jika orang dah jemput, kena datang. Tak aku cakap je. Tak adalah. Tapi kalau dijemput, okey juga. Tapi tak adalah. So, dalam kitab, dalam sebuah hadis disebutkan, Ibnu Umar yang menceritakan bahawa Nabi pernah bersabda, "Idza da'a ahadukum akhahu falyajib ursan kana aw ghairah." Bila seorang di antara kalian mengundang saudaranya untuk suatu jamuan, hendaklah orang yang diundang memenuhinya, baik undangan pernikahan ataupun yang lainnya. Yang lainnya. Namun, ialah rumah Nabi kecil. Dan sebab tu kalau sahabat datang, isteri Nabi akan, kalau Aisyah dia pandang dinding, dia tutup diri dia pandang dinding. Dia belakangkan tetamu, dia pandang dinding. Takkanlah kita nak biarkan ibu kita menghadap dinding lama-lama. Dia berbeza kalau isteri zaman sekarang. Dekat dinding tu ada tab. Ada phone. Okey, dia lain K-drama, tak ada hal. Ini isteri Nabi. Dan kalau dalam surah Nur tu, orang yang datang terlalu awal, tuan rumah boleh halau orang tu balik. Kan dalam surah Nur, wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kamu balik, balik. Itu dalam surah Nur. Tuan rumah berhak, minta maaf kami tidak menerima tetamu. Tak apalah, saya cuma nak jual produk saya je. Minta maaf, tak boleh. Kalau dia insist juga, maksudnya dia hilang common sense. Bila tuan rumah kata, dah kau balik je lah. Cik, saya datang daripada Perlis ni, cik.
Tak apalah, kau baliklah. Moga perjalananmu balik itu selamat. Kan? Kemudian fa'idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith. Bila selesai, fantashiru. Nabi panggil makan, settle makan. Tengok, siapa yang suruh balik? Allah halau balik. Fantashiru. Allah halau balik. Nabi tak sampai hati nak sebut. Tapi Allah tahu apa ada dalam hati Nabi. Tuan rumah tak sampai hati nak sebut. Anak tuan rumah dah menangis, tidur, menangis, tidur, menangis 5 kali. Tetamu masih tak faham-faham. Gitu kata, okey, jom. Tapi borak lagi. Jom. Okey, topik seterusnya. Fa'idha ta'imtum fantashiru. Bila sudah settle makan, balik. Kan, Kak Syida jemput Kak Liza, makan kat rumah, settle makan, tak payah di kenik-kenik mata, balik. Sebab apa? Tuan rumah sudah penat untuk sediakan hidangan makanan. Dan biasa je kita, lepas makan, okey, pindah ke ruang tamu. Kat ruang tamu, nak buat apa? Minum teh. Itu kerja kedua. Yang dekat meja makan belum settle. Belum basuh periuk, masih lagi tunggangan kat belakang tu. Nak sediakan teh pula. Ya, tuan rumah memang dia penuh dengan hospitality. Tapi kita tak tahu, di dalam hati ada hostility. Kita tak tahu. Satu arahan dari Allah. Ini arahan dari langit. Lepas makan, balik. Wala musta'nisina hadis. Jangan asyik memperpanjangkan percakapan. Oh, dengan berborak je. Lepas tu dia tahu pula orang tu baru balik. Haji. So, Ji, macam mana, Ji? Macam mana, Ji? Member pula tengah semangat nak cerita. Dia menggenggam Hajar Aswad di tangan kanan. Dapat air zam-zam tangan kiri. Oh, kan. Wala musta'nisi dari hadis. Ini arahan dari langit. To that extent, Allah beri detail bagaimana kita bertandang di rumah. Yang ini rumah Nabi. Lepas settle makan balik lah. Tak payah duduk lepak-lepak, tak payah sembang. Lepas tu dia bukan sembang dengan tuan rumah. Dia sembang dengan tetamu lain. Wahai wang, kau ingat ni kedai mamak? Dia bukan sembang dengan tuan rumah. Tuan rumah terkebel-kebel. Dia sembang dengan tetamu lain. Aduh. Perlu diingat, mereka diundang untuk apa? Ajak makan, bukan sembang, ajak bercakap. Kan dijemput, mengajak makan. Bukan dijemput, ajak sembang. Kau datang makan, sudahlah. Tengok, Quran begitu direct menyebut benda ni. Fa'idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahi minkum. Dan Allah tidak teragak-agak sebut apa yang kamu buat tu mengganggu Nabi. Dan Nabi malu kepadamu. Nabi malu nak halau. Nabi malu nak bagi tahu. Allah sebut apa yang ada dalam hati Nabi. Dan sebenarnya Allah sedang sebut apa yang ada dalam hati setiap tuan rumah di atas muka bumi ini. Kalau sebut tuan rumah, dia termasuk apa yang dirasai oleh seluruh isi rumah. Sebab boleh jadi tuan rumah tu siapa? Bini dia.
Boleh jadi tuan rumah tu bini dia. Inna dzalikum kana idzin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak pernah malu untuk menerangkan duduk letaknya perkara sebenar. Itu dahsyat. Allah tak malu untuk memperkatakan tentang perkara yang kecil, yang sepele, yang remeh, tapi benda itu betul. Dan ini perkara yang penting, walau benda ini nampak kecil je. This is common sense. Selalu di jabatan kerajaan, kita belajar tentang etika di meja makan. Etika di meja makan. Sudu sup lain, sudu untuk dessert lain, sudu main course lain. Garpu dessert lain, garpu main course lain, kan? Lepas tu gelas kena sebelah kanan, dia ada gelas, dia ada apa nama, cawan untuk kopi, kemudian yang dekat depan tu apa benda lah, macam-macam lah. Disebut apa? Table etiquette. Etika di meja makan. Sekarang Allah sedang mengajar kita etika bertandang. Etika menjadi tetamu. So, jadi tetamu bukan sekadar, aku tetamu, kau kena hormat aku. Kau kena layan aku. Tetamu is always right. Kan seperti customer is always right, tetamu is always right. Tak. Kau jadi tetamu, engkau bukan raja. Tuan rumah juga perlu dihormati, tetamu juga perlu beradab. Luar biasa, luar biasa. Imam Bukhari pernah menceritakan daripada Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah menikahi Zainab, baginda mengajak sejumlah orang, lalu menjamu mereka. Kemudian mereka bercakap-cakap di majlis itu. Kemudian kelihatan Nabi hendak bangkit, tapi yang lain masih duduk-duduk. Nabi nak bangun, tapi tengok orang lain macam tak ada respon, masih nak duduk-duduk. Melihat keadaan itu, Nabi terus bangkit. Tetapi ketika baginda bangkit, sebahagian orang bangkit pula. Tetapi masih ada 3 orang yang tetap duduk. Kenapa? Dia masih nak berberat. Nabi bangun, yang lain bangun, tapi ada 3 orang tetap duduk. Kemudian Nabi datang lagi dan hendak masuk ke kamar pengantin. Tapi ternyata masih ada orang yang masih duduk dan belum pergi. Tidak lama kemudian baginda bangkit dan berlalu pergi. Lalu aku, Anas bin Malik, menghadap dan menceritakan kepada Nabi bahawa orang tetamu telah pergi. Bila Nabi dah beransur, Anas beritahu pada Nabi, "Ya Rasulullah, tetamu yang lain dah beransur." Lalu Nabi bangkit hendak masuk dan aku pergi mengikutinya. Tetapi tiba-tiba baginda menurunkan hijab antara baginda dan aku. Nabi dah masuk bilik, Anas nak ikut belakang, Nabi terus tutupkan tirai. Tutupkan tirai bilik itu. Lalu turunlah firman Allah, "Hai orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanan. Tapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu." Turun ayat ni. Kemudian, ayat ni belum habis, sikit lagi. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan bila kamu minta sesuatu, keperluan kepada isteri-isteri baginda, mintalah dari belakang tabir. Ayatnya di sini. Selepas daripada kewafatan Nabi, isteri Nabi akan jadi tempat rujuk.
So, ayat ni bagi tahu, apapun soalanmu, apapun keperluanmu, minta dari belakang tabir. Kan? Dan ayat ini dikenali sebagai ayat hijab. Min wara'i hijab tu, ayat hijab. Sebelum ayat ni turun, Sayyidina Umar selalu mencadangkan supaya isteri Nabi ni berhijab. Hijab ni bukan pakai tudung. Kita je yang memahami tudung ni hijab. Hijab ni apa? Outer garment. A piece of cloth, sehelai kain yang menutupi keseluruhan daripada kepala sampai kaki. Di luar, lapisan paling luar. Akan tetapi, kerana wahyu belum turun, maka baginda Nabi senyapkan sahaja saranan Umar. Dan penurunan ayat ini seolah-olah menyokong perkataan Umar. Dan Umar pernah berkata, aku bersesuaian dengan Tuhanku dalam 3 perkara. Wah, tengok Umar bangga. Pendapat aku Allah letak dalam Quran. Aku bersesuaian dengan firman Tuhanku dalam 3 perkara. Iaitu aku pernah berkata, wahai Rasulullah, sekiranya engkau menjadi makam Ibrahim sebagai tempat solat. Lalu turunlah firman Allah dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat solat. Umar yang cadangkan, jadikanlah makam Ibrahim, tanda Nabi Ibrahim punya kaki itu kan, sebagai tempat solat. Turun wahyu. Aku juga pernah berkata, wahai Rasulullah, sungguh isterimu banyak ditemui oleh orang. Orang jumpa dengan isterimu, minta banyak keperluan, bertanya itu dan ini. Antaranya ada yang bertakwa. Kan? Ada orang yang jumpa tu macam Ibnu Abbas bertakwa. Macam Abu Bakar mungkin bertakwa. Dan ada yang derhaka. Umar ingatkan, yang jumpa tu bukan semua orang baik. Ada yang baik hatinya, ada yang buruk. Maka sekiranya engkau buatkan hijab untuk mereka. Saranan Umar. Lalu turunlah ayat ni. Dan aku pernah berkata kepada isteri-isteri Nabi pada ketika mereka bersekongkol memprotes Nabi kerana terdorong oleh rasa cemburu mereka. Bila sebut isteri-isteri Nabi yang bersekongkol, salah seorangnya siapa? Ibu kita, anak dia. Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya isteri yang lebih baik daripada kalian. Maka turunlah ayat yang menyebutkan hal yang sama. Kan? Yang dalam surah ni juga yang saibati wa abkara tu kat ujung tu. Jika Nabi ceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberikan ganti kepada isteri-isteri yang lebih baik. Itu dalam surah Tahrim ada, dalam surah ni pun ada. Maka selepas ayat ini diturunkan, sahabat tidak lagi boleh melihat isteri Nabi. Kerana jikalau ada apa-apa urusan, mereka akan minta dari belakang tabir. Atau di balik dinding. Hijab tu dinding. Hijab tu dinding. Surah Hadid, waktu orang munafik nak kejar orang beriman tu, kan Allah turunkan dinding. Sebelah sana rahmat, sebelah sini azab. Dan selepas ayat ini diturunkan, maka rumah Nabi semuanya dipasang langsir. Ada hijab. Dan kerana rumah Nabi menjadi model bagi semua rumah orang mukmin, maka konsep ini ditiru oleh semua rumah. Kita yang tak faham, kenapa rumah kita kena ada langsir? Kan? Saya pun mula-mula tak faham.
Kenapa isteri saya beria-ia kata, bang, antara dapur dengan ruang tamu, letaklah langsir bang. Saya pula jenis pemalas. Langsir lah. Siapa je lah dekat rumah ni? Kita je. Kan susah ada langsir-langsir ni, semua susah. Oh, tapi rupanya bila ada tetamu datang, ya, sangat menyukarkan kalau tak ada langsir. Hijab. Orang dekat dapur panas. Kan? Ada tetamu. Takkan nak buka tudung. Kalau tak ada hijab, oi, dia tak boleh nak dedah, buka kipas. Tak boleh. Dia kena ada hijab. Kan? So, rumah kena ada dinding ataupun hijab, kain hadang, asalkan tidak nampak mereka. Rumah moden, kan rumah kamu dengan dapur terus terbuka, lapang macam tu. Dia kena ada. Tutup. Kan Umar pernah berkata, wahai Rasulullah, yang masuk menemuimu ada orang yang bertakwa dan ada pula orang derhaka. Maka sebaiknya engkau perintahkan ummahatul mukminin, semua isterimu memakai hijab. Maka Allah turunkan ayat ini dan disebut bahawa penurunan ayat ini bertepatan dengan pagi hari perkahwinan Rasulullah dengan Zainab, yang perkahwinannya dilakukan langsung oleh Allah melalui wahyunya. So semacam itulah. Kalaupun tidak hijab, dapur itu dibuat asing. Supaya apa yang berlaku dekat dapur, tetamu yang datang tak nampak apa-apa. Dan konsep itu diterima pakai ke dunia moden. Kalau dahulu tetamu datang, murid datang nak jumpa dengan ummahatul mukminin, nak tanya, maka mereka akan berinteraksi, ada hijab. Sekarang pakai intercom. Tetamu luar pagar, ya ada apa? Boleh saya bantu? Grab bang, grab. Okey, letak je dalam kotak kat luar tu. Kan? Tujuannya nak berkomunikasi. So ada hijab. Tuan rumah tak perlu pergi luar, kita tak ada, isteri kita tak perlu sampai keluar, buat intercom. Kalau perlu buat macam tu, suami perlu adakan. Keluar lagi duit dari poket kan. Apa saja perkara yang memudahkan isteri buat. Tak kadang-kadang bila dia dekat rumah, apa yang dipakai? Kadang tak ada apa pun. Tiba-tiba ada Grab datang. Kan kita pula buat birthday surprise, konon-konon surprise. Cukup dengan intercom. Ya, ada apa? Tak ada apa. Tak ada kerja kan? Balik. Jangan perlu buka pintu pun. Nak perlu jawab berhadapan. Tak perlu. Kan? Kerana apa? Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Cara itu lebih membersihkan hati kamu lelaki dan hati mereka. Ui, dahsyat. Tentang hati itu tadi Allah kata wallahu ya'lam. Kan? Allah tahu. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan tidaklah boleh kamu menyakiti hati Nabi dan tidak pula mengahwini isterinya selama-lamanya selepas baginda tiada, selepas baginda wafat. Inna dzalikum kana indallahi azima. Itu semua nilaian pertimbangannya sangat besar di sisi Allah. Kalau ikut terjemahan, sungguh perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Perbuatan yang mana? Tu'zu Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Atau antankihu, mengahwini isteri dia. Itu dosanya besar di sisi Allah. Tapi Allah sebut zalikum.
Inna zalikum. So kita perlu baca daripada atas. Jangan masuk rumah Nabi kecuali diizinkan. Semua itu besar pertimbangannya di sisi Allah. Oh, kalau kita datang makan tak balik, itu besar di sisi Allah. Kalau kita sengaja panjang berborak-borak, besar di sisi Allah. Panjang kan tadi diulas, penat aku ngulas. Itu semua besar di sisi Allah. So kita punya common sense perlu didasari dengan iman, dengan kesedaran ini Allah anggap penting dan besar. Oh ya, aku tak boleh main-main. Ini bukan perkara main-main. Dan punyalah tidak main-main. 11.31 masa sudah time. Kita berhenti di sini, kembali pada moderator. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz. Hari ini memang ya kita belajar betapa Allah tu maha mengetahui. Dan bagaimana saya ambil pelajaran hari ini, Allah sangat sensitif dengan emosi kita. Kalau tadi dari awal kita tengok Allah sensitif dengan hati dan perasaan Nabi, kemudian Allah sensitif dengan perasaan isteri-isteri, ummuna, ibu-ibu kita, dan kemudian Allah menerangkan juga Allah sensitif dengan perasaan dan emosi orang-orang yang beriman ni. Maksudnya setiap perkara tu Allah tahu, Allah memang sangat sensitif lah. Maksudnya bagaimana Allah sensitif dengan kita dan kita pun perlulah sensitif sebagai tuan rumahnya, sebagai orang yang tetamunya. Memang ada saranan ataupun sunnah untuk memuliakan tetamu. Tapi bila kita belajar ni, maksud kita dapat timbal balik sebagai tetamu, apa kita punya rules yang patut kita buat, dan sebagai seorang tuan rumah, macam mana pula kita nak menyantuni tetamu yang datang. Barakallahu fikum Ustaz, semoga kita dapat sesuatu pada hari ini. Memang banyak, dan macam Ustaz kata tadi, perkataan alim, ya'lamu tu sebenarnya dari kata word ilmu. Dan apa yang kita dapat hari ini adalah ilmu, dan tanpa ilmu kita tak boleh nak aplikasikan dalam kehidupan. Barakallahu fikum, terima kasih Ustaz. Dan sahabat-sahabat, saya rasa kita tutuplah dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-An'am. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. semua. Assalamualaikum. Tapi kan orang Melayu ni kan dia satu kemestian meraihkan tetamu tu kan. Tu macam saya belajar hari ni macam canggah pula dengan ada orang Melayu orang adat kan. Meja penuh, makan tu macam nak lain semua dah kalau tetamu datang bagi makan semua kan. Tapi Dari segi itu tak apa sebenarnya, cuma dia yang tadi tu kaedah yang jangan berlama-lama tu kan. Tapi jarang lah kita kalau berkumpul ramai-ramai tu kita kadang berlama lepak-lepak kan, memang sama sembang semua. Tak habis makan satu ni. Jadi pas main pula. Jadi macam itulah kita, yelah mungkinlah common sense jugalah kan. Okey, tak apa. Terima kasih Rizal, terima kasih Fini. Terima kasih semua. Terima Assalamualaikum. kasih Ustaz. Okey, baik, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.